Okey, untuk tanya doktor hari ini, kita akan berbicara mengenai penyakit jantung. Di mana penyakit berkaitan jantung ini kekal sebagai penyebab utama kematian di Malaysia dengan merekodkan 18,515 kematian pada 2022. Jadi kalau kita boleh lihat sekarang ini, dia tidak mengira umur. Betul. Kalau yang muda pun 20 hingga ke 45 tahun juga lebih mudah sebenarnya terkena serangan jantung ini. Ya, saya suka fakta yang dibawa oleh Syafiqah seketika tadi. Cuma bila kita bercakap tentang ramai yang tak tahu ni, dikatakan 1 daripada 4 mereka yang terkena serangan jantung ini tidak tahu sebenarnya mereka berisiko untuk diserang sakit jantung. Jadi kita nak bercakap berkenaan tentang penyakit jantung. Bersama dengan kita adalah Dr. Syamsul Sukari, pakar klinikal kardiologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okey, bermula dengan penyakit jantung ini, mungkin ramai yang sudah membuat pembacaan kendiri berkenaan penyakit jantung. Tetapi kita ingin mengetahui dari perspektif perubatan dan perspektif klinikal dan juga medical, apa sebenarnya punca-punca penyakit jantung khusus kepada golongan muda atau di bawah 40-an ini, Doktor? Okey, baik, soalan yang bagus sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok trend di mana pesakit-pesakit jantung ada di kalangan yang muda, ya, bawah daripada 30 tahun, 20 tahun ke atas, ya. Okey, di mana kita ada 2 penyebab, ya, penyebab yang boleh dikontrol, iaitu modifiable risk factors ataupun penyebab yang tidak boleh dikontrol. Okey. So penyebab yang tidak boleh dikontrol adalah seperti umur, ya, jantina, ya, ethnic group, ya, dan juga adalah faktor keturunan, ya. Ini adalah faktor-faktor yang kita tak boleh nak kontrol, ya. Di mana faktor yang kita boleh kontrol adalah seperti kecil manis, darah tinggi, kolesterol, ya, stress level dan juga merokok. Ini adalah faktor-faktor yang kita boleh kontrol. Okey, mungkin kita kembali semula kepada yang asas, soalan asas, sebab saya tengok doktor pun bawa di sini ada gambaran jantung. Sebab kalau kita tengok dekat drama Ismail, sakit jantung tapi tak tahu tangan tu letak kat mana sakit jantung. Letak kat dahi. Sakit jantung. Sebenarnya di mana kedudukan jantung itu sebenarnya? Apa fungsi jantung tu kepada tubuh badan kita? Baik. Okey, penting sebenarnya lokasi jantung tu untuk pengetahuan umum, ya. So lokasi jantung adalah dekat bahagian tengah dan bahagian kiri, okey. So besar jantung selalunya kalau kita genggam tangan kita, segenggam tangan kita saja sebenarnya, okey. So dia depend dengan setiap orang berbeza, okey. Saiz dia berbeza. Dan di bawah jantung kita ada diaphragm, okey, dan di kiri dan kanan adalah paru-paru, ya. Dan di hadapan adalah sternum, tulang sternum, okey. Right. So ini adalah model yang saya bawa sebenarnya, okey. So ini adalah di bahagian jantung kita dekat tengah, okey. So kita ada bahagian ini adalah bahagian depan jantung, okey. Ini adalah saluran coronary artery, okey. So ada 2 coronary artery yang penting, sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Ini adalah bahagian yang tengah, okey. So bila kita buka jantung kita, kita akan nampak sebenarnya dalam tu ada injap. Kita ada injap, ya. Injap untuk kita ada empat ruang dalam jantung. Dalam di setiap ruang tu ada injap. Okey, supaya bila jantung berubah ke injap yang lain, ruang yang lain, dia tak ada, dia ada ruang dan dia tak ada leaking lah, ya. Okey. So kalau ini ada, bila kita potong di bahagian tengah. Bila kita potong di bahagian atas, kita akan nampak lebih detail injap kita, di mana dia adalah injap yang 4 injap yang utama, ya. 4 injap yang utama, okey. So inilah injap yang membahagikan di antara 4 ruang jantung kita, okey. So seperti gambar rajah yang ditunjukkan tadi adalah coronary artery, paling penting sekali. So coronary artery itu di mana kalau ada kesepitan pada coronary artery menyebabkan kita ada serangan jantung. Dia mengecut. Dia depend dengan dia punya penyebab dia. Plak kolesterol actually. Kalau kolesterol tu lebih daripada 70%, pesakit akan ada simptom. Dan di mana kita lihat pesakit yang datang dengan serangan jantung, heart attack, di mana bila plak itu pecah, ruptured, dan plak tu ada blood clot dan akan ada kumpulan darah menyebabkan total 100% of block. Okey, apa tanda-tanda awal untuk dapat serangan jantung ini? Okey, so tanda-tanda awal adalah pertama adalah sakit dada yang sangat-sangat sakit lah, ya. Sudden chest pain. Okey, tiba-tiba sakit dada dan pesakit akan pegang sebelah tengah atau kiri dada.
Dan pesakit akan merasakan sakit ni adalah sakit paling sakit dalam hidup dia lah. Okey. Dan pesakit cakap dia seperti nak meninggal. Okey. Itu adalah sakit dada yang heart attack. Okey. Dan sakit dada ini dia bukan macam cucuk-cucuk macam tu, dia akan ada simptom seperti kompres, dia akan kompres, dia akan seperti tertekan, pressure. Itu yang simptom yang utama. Dan selain itu dia ada simptom seperti berpeluh, peluh sejuk, and then pening kadang-kadang, dan sesak nafas. Ini adalah simptom-simptom yang utama untuk serangan jantung. Ya. Apa yang boleh dibuat dalam keadaan kecemasan seperti itu, khusus untuk pesakit kalau bersendirian, ataupun kalau ada sahabat anda yang berada di persekitaran, apa bantuan kecemasan yang boleh diberikan? Sekiranya pesakit masih lagi bernafas, masih lagi alert, masih lagi respon dengan kita, so kena bawa ke hospital yang terdekat. Sebab apa? Dalam 10 minit yang pertama kita kena buat ECG. Okay, dan ECG itu menunjukkan sama ada ini adalah serangan jantung ataupun just because serangan jantung ni ada beberapa jenis, acute coronary syndrome. Okay, kadang-kadang pesakit datang dengan just unstable angina saja. Tetapi kita nak detect ini serangan jantung yang serius di mana total block. Dengan ECG kita boleh detect sama ada pesakit ada serangan jantung yang 100% block ke tak. Jadi kalau saya kembangkan sikit lagi dengan apa yang Ismail tanya tadi. Sebab sebelum kita nak sampai ke hospital itu, apa antara langkah yang boleh kita lakukan sebenarnya? Sebab mungkin ada yang kata tak boleh duduk ataupun baring, kepala tak boleh tinggi. Bagaimana, doktor? Sekiranya pesakit tidak ada sesak nafas, pesakit boleh kita kena relaxkan pesakit. Sebab apa? Masa serangan ni pesakit cemas, okey. So kita kena bagi dia bernafas dengan baik, make sure that ventilasi pernafasan, ventilasi dalam kereta ke ataupun dalam rumah ke baik, dan sekiranya pesakit katakan pesakit tu tiba-tiba rebah dan pingsan, itu kita mungkin kena cek nadi, dan mungkin kalau kita ada basic untuk buat CPR, kena buat CPR dan kita kena call 999 untuk kecemasan. Emergency betul. Berapa serius masalah penyakit jantung dalam kalangan rakyat Malaysia? So statistik yang baru last year 2022, menyatakan kita di tahap yang kedua, pertama adalah COVID, because last year adalah pandemik COVID, tetapi 10 tahun yang lalu penyakit jantung adalah penyakit yang utama di Malaysia. Jadi kita nak tahu juga penyakit jantung itu apa di antara penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey, so yang kita terangkan tadi adalah penyakit yang disebabkan oleh coronary artery sahaja. So selain daripada coronary artery, penyakit coronary artery, dia ada penyakit-penyakit yang lain. Seperti yang saya tunjuk tadi kan, injap jantung pun ada boleh menyebabkan beberapa penyakit juga, injap jantung, dan di selaput jantung juga kalau ada inflamasi juga akan menyebabkan penyakit jantung juga, ataupun inflamasi pada dinding jantung. Itu adalah beberapa contoh penyakit-penyakit jantung yang lain. Doktor, kita juga terdengar kes yang mana orang yang aktif bersukan ataupun selalu melakukan aktiviti-aktiviti fizikal, jogging, berbasikal, diserang sewaktu melakukan aktiviti tersebut, diserang penyakit jantung. Jadi kita agak tertanya-tanya mengapa mereka yang aktif ini juga turut berisiko untuk diserang penyakit jantung. Ya, betul. Kan kita juga baru-baru ini ada pesakit yang jogging, yang maraton, tiba-tiba collapse. So ini penting sebenarnya kita kena tahu tahap kolesterol kita. Sometimes macam kita Encik Ismail cakap kan, satu di antara 4 pesakit sebenarnya tidak tahu. Mungkin ada penyakit kolesterol. Itu menyebabkan bila tiba-tiba kolesterol itu pecah, dia akan ada total heart block. Dan satu lagi masalah, kadang-kadang kita perlu detect juga setengah pesakit dia ada masalah ketebalan di dinding jantung. Ketebalan dinding jantung dan juga ritma jantung. Ini adalah masalah-masalah electrical dalam jantung, di mana bila masalah macam dengan ventricular fibrillation, so that means jantung bila elektrik tak berjalan dengan baik, dia tidak pump dengan baik dan dia just vibrate. Bila vibrate, that means dia tak ada output of
tak ada pam jantung yang efektif. Okey, kita akan masuk itu sebentar saja sebab itu berkaitan dengan pembedahan sebentar lagi. Kalau pemeriksaan awalnya, apa di antara pemeriksaan yang ada dan seawal bila sebenarnya boleh dilakukan? Selalunya seawal umur dalam 30 tahun ke atas kita dah boleh buat ECG baseline ECG, kita dah boleh buat blood test rutin blood test seperti kolesterol, tahap kolesterol kita dan tahap diabetes kecil manis. So itu yang rutin yang kita selalu buat lah. Jadi selepas itu diagnosisnya? Ya. So itu adalah follow up. Mungkin setahun sekali lepas tu stress test pun mungkin bila umur dah 30 ke 40 tahun yang ke atas stress test diperlukan untuk lihat di mana bila kita stres kita punya jantung sama ada perubahan kepada stress test ke tak. Apakah benar doktor mereka yang terkategori dalam golongan obesity mempunyai risiko penyakit jantung yang lebih besar berbanding yang tidak obes? Okey, itu mungkin di dalam kita punya guideline pun menyebutkan bahawa obesity juga penyumbang kepada kadar kenaikan ischemic heart disease lah Okey, dan salah satu sebabkan kemungkinan disebabkan oleh kolesterol, kedua adalah disebabkan oleh metabolisme disease lah, penyakit metabolisme, dan yang ketiga disebabkan oleh lifestyle punya lifestyle macam mana kadar senaman dia orang, macam mana kita nak lihat dari aspek itulah kadang-kadang kebanyakan obese patient dia orang tak boleh nak buat senaman disebabkan oleh faktor berat badan, gaya hidup. Betul. Bagi mereka yang ada penyakit jantung yang agak kritikal, adakah hanya semata-mata pembedahan sahaja jalan terakhir untuk mereka, doktor? Atau ada rawatan lain? Okey, actually ada beberapa treatment. So kita perlu tahu tahap keseriusan penyakit jantung itu di mana selepas pesakit mengalami serangan jantung, kita akan buat prosedur angiogram. Angiogram di mana kita akan lihat berapa coronary artery yang blok lah Sekiranya 3 blok, mungkin selalunya kita akan rujuk kepada pakar kardiotorasik untuk buat pembedahan bypass. Sekiranya 1 blok atau 2 blok kaedah angioplasty adalah lebih baik. Doktor, ini saya nak selitkan satu soalan. Saya pernah terbaca kalau pengambilan kafein saban hari dia meningkatkan kadar degupan jantung. Yang pertama, apakah benar dakwaan itu, dan apakah pengambilan kafein yang berlebihan juga boleh menyebabkan degupan jantung yang meningkat dan juga risiko untuk serangan jantung? Okey, baik. Itu soalan yang kerap ditanya sebenarnya dekat klinik sebenarnya kafein ini ada efek degupan jantung Okey. Pesakit akan rasa palpitation. So bila pesakit yang ada masalah yang nadi yang laju selalunya kita panggil takikardia So kita advise untuk kurangkan kafein. Cuma untuk dapatkan serangan jantung selalunya tak ada berkaitan dengan kafein, tak signifikan. Tidak signifikan. Kalau kurangkan denyutan jantung itu, bagaimana pula dengan aktiviti seksualnya bagaimana? Sebab ini juga sering ditanya, adakah itu juga boleh merosakkan kepada hubungan mereka, bagaimana? Itu soalan yang paling penting sebenarnya. Setengah pesakit malu untuk bertanya bila kita buat konsultasi di klinik. So kita tengok dekat dalam kita punya guideline CPG untuk serangan jantung 2019 daripada CPG Malaysia. Kita tengok dalam bab 15 di mana kadar rehabilitasi muka surat 109 ke 111. Ini dalam situ ada satu fasa menyatakan bahawa seksual intercourse tu perlu dibincang dengan doktor sebenarnya. Okey, betul. Bila pesakit yang kena serangan jantung uncomplicated, tak ada komplikasi seperti lemah jantung ataupun ritma jantung, dalam masa seminggu selalunya kita boleh advise untuk tidak ada masalah untuk hubungan kelamin. Masih perlu mendapatkan konsultasi. Betul. Tadi Syafiqah ada bercerita berkenaan rawatan, pembedahan dan sebagainya. Mungkin kita ingin bertanya dari segi
penghidupan ataupun kehidupan pesakit-pesakit jantung ini selepas mendapatkan rawatan? Apakah serangan jantung dan penyakit jantung ini dikatakan sebagai irreversible? Maknanya tidak boleh lagi kembali kepada kehidupan sebelum terkena serangan jantung, dan apakah gaya hidupnya nanti akan berubah selepas serangan ataupun mendapat penyakit jantung? Okey, baik. Soalan yang baik sebenarnya. Okey, kepada pesakit-pesakit yang telah kena serangan jantung, okey, di mana kita ada satu program yang saya cakap tadi, itu cardiac rehabilitasi, di mana selepas serangan jantung kita akan rujuk kepada pakar rehabilitasi, di mana kita ada beberapa tahap, beberapa fasa, di mana ada fasa di dalam ward, ada fasa di rumah, di mana ada beberapa test akan dilakukan. Okey. Sekiranya pas test tu, so tak ada masalah untuk melakukan aktiviti seperti biasa. Selalunya advisable selepas 4 ke 6 minggu. Okey. Ya. Jadi kalau selepas mendapatkan rawatan ataupun pembedahan seperti contoh, adakah mereka masih lagi terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan yang diberikan? Betul, ubat-ubatan masih lagi penting. So kita ada ubat-ubatan untuk cair darah, ubat-ubatan kolesterol. Ini adalah ubat-ubatan untuk kuatkan jantung. Right. Okey, apa diet yang paling sesuai untuk mereka yang menjaga jantung dan juga untuk mereka yang pernah terkena serangan jantung? Ada yang kata macam makan oatmeal itu baik untuk jantung dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya pemakanan diet untuk menjaga jantung? Ini juga diterangkan dengan detail dalam CPG untuk Primary and Secondary Prevention untuk Cardiovascular Disease 2017. Dalam, saya rasa dalam bab diet ni. So di situ memang menakumi banyak diet yang kita, cuma yang penting sekali adalah kita kena reducekan 10% of polysaturated fat. Okey. Yang lain, so diet yang seperti yang Cik cakap, so seperti oat, semua tu adalah baik untuk omega 3, semua ni adalah baik untuk rendahkan paras kolesterol. Okey, kita kembali semula kepada rawatan seperti pembedahan jantung itu. Apa di antara pembedahan ataupun alternatif yang ada sebenarnya untuk mereka ini? Okey, kepada pesakit yang seperti saya cakap tadi, ada 3 blok. Selalunya pintasan jantung adalah rawatan utama. Sekiranya ada masalah injap jantung, so selalunya injap jantung, bila injap jantung tu lemah ataupun leaking, menyebabkan lemah jantung, dan pembedahan jantung, tukar valve yang injap adalah rawatan utama. Apakah penyakit jantung ini hereditary ataupun boleh diwariskan kepada anak-anak ataupun keturunan? Betul. Itu yang saya terangkan sebentar tadi. Kita ada 2 faktor, faktor yang boleh diubah dan faktor yang tidak boleh diubah. Faktor yang tidak boleh diubah adalah keturunan, macam Cik cakap, keturunan, gender, etnik, itu adalah faktor yang tidak boleh diubah. Possibility-nya, doktor, kalau contoh ibu yang mengandung itu ada penyakit jantung, apakah possibility-nya tinggi untuk diturunkan kepada bayi yang akan dilahirkan? So selalunya kita bukan melalui proses mengandung. Dia actually proses lain lah, bukan proses mengandung. Di mana bila pesakit itu mengandung, bukan terus akan anak itu akan ada pesakit jantung, tak ada. Kalau kita boleh lihat pada statistik dosa memaklumkan Kelantan merekodkan peratusan tertinggi bagi penyakit jantung iskemik, iaitu 23.3%, diikuti Perlis dengan 23.1% dan Melaka sebanyak 20%. Mungkin betul kena kurangkan gula sedikit. Betul. Itu adalah betul, pemakanan adalah penting juga, terutama kali kepada pesakit yang ada kencing manis. So kencing manis adalah faktor yang utama yang menyebabkan serangan jantung juga. Okey, nasihat doktor kepada mereka yang berdepan dengan masalah jantung ini ataupun yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat supaya kita dapat mengurangkan risiko terkena serangan jantung ataupun penyakit jantung, doktor. Baik. So nasihat saya adalah yang pertama kepada pesakit-pesakit yang telah kena serangan jantung, so supaya yang pertama adalah yang penting berhenti merokok, kerana 80% daripada pesakit yang masih merokok, kadar survival adalah rendah dalam masa 4 tahun. Dan satu lagi adalah dalam 30 hari admitted dalam ward, dua kali kadar kematian akan
tinggi daripada orang yang biasa. Betul. Itu yang paling penting sekali untuk berhenti merokok. Yang kedua adalah untuk regular exercise, okey. Bila kena serangan jantung jangan anggap kita tak boleh exercise, okey. So kita ada beberapa exercise yang kita boleh advise selepas kita menjalani rawatan kadar rehabilitasi, okey. Dan yang ketiga adalah kita kena amalkan gaya hidup yang sihat, kurangkan stres, kurangkan makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang masin, dan yang manis jugalah, Yang yang berikutnya adalah untuk kurangkan stress level. Itu pun penting sebenarnya, stress level. Ya, jadi mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kita kena mulakan dengan apa yang kita makan terlebih dahulu. Betul. Dia ramai yang trigger ni Ismail. Manis, tak boleh masin, tak boleh merokok. Dalam Islam sendiri menyarankan agar kita bersederhana dan berpada-pada. Maka Islam adalah orang kata konklusif dan juga syumul dalam menasihati kita supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami. InsyaAllah dapatkan nasihat daripada pakar-pakar perubatan yang terdekat dan juga pegawai-pegawai perubatan yang terdekat. Itu dia berkenaan tentang risiko penyakit jantung bersama dengan kita pada pagi ini.